Selamat pagi murid-murid, apa khabar? Nama saya ialah Tisha Vasudevan. Saya bekerja sebagai seorang wartawan dari Cosmo TV. Selamat pagi, kabar baik. Kabar baik. Selamat pagi, kabar. Baik, sebelum memulakan sesi temu dengar ini, sila memperkenalkan diri anda semua. Nama saya Posmin dari kelas DAT 2A. Nama saya Swidren Sumugam dari kelas DAT 3B. Nama saya Saribin Kumar dari kelas DAT 2B. Nama saya Roshni dari kelas DAT 3B. Kua, apakah pendapat anda tentang penggunaan bahasa dalam media sosial? Bahasa amat penting sebagai alat komunikasi dalam kehidupan seharian manusia. Penggunaan bahasa membolehkan manusia berinteraksi antara satu sama lain. Dalam aktiviti berbahasa, penuntut perlu menggunakan bahasa yang betul daripada sudut tata bahasa, tetapi juga perlu menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh orang lain. Di Malaysia, bahasa yang menjadi penghantar utama dalam kalangan masyarakat ialah bahasa Melayu. Baik, apakah kesan tentang penggunaan bahasa dalam media sosial? Malaysia merupakan negara yang terdiri daripada berbilang kaum, agama dan bahasa. Penggunaan bahasa yang bercampur akibat pencantuman bahasa dari setiap kaum di Malaysia melahirkan bahasa Roja. Masyarakat memandang remeh dengan penggunaan bahasa ini dan sudah menjadikan sebagai satu identiti atau gaya percakapan yang lebih bersifat Malaysia. Sebagai contoh, penggunaan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Antara kesan menggunakan bahasa Rojak ialah menurunkan kedudukan bahasa Melayu dan seterusnya negara memiliki bangsa yang gagal berkomunikasi dengan baik. Selain itu, juga boleh menjejaskan pembelajaran bahasa Melayu di sekolah yang mendatangkan kesan negatif dalam jangka masa panjang. Akhirnya, juga boleh menjejaskan berkesanan komunikasi dalam masyarakat sekaligus menimbulkan salah faham. Terima kasih Kua untuk memberi pendapat anda tentang kesan terhadap penggunaan bahasa dalam media sosial. Baik Swidren, apakah pendapat anda tentang kebaikan penggunaan bahasa? Baik, kita perlu persetujukan semua benda atau aktiviti diperoleh dari si buruk dengan baik. Begitulah penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa Melayu dalam media sosial dapat meluaskan kuasa kita. Contohnya, kita tahu Dewan Bahasa Pustaka ataupun lebih dikenali DPB akan kata-kata baru. Kata-kata tersebut dikenal pasti melalui media sosial dan kata-kata selalu digunakan dalam media sosial. Sebagai contohnya, breaking news dalam bahasa Inggeris dan bahasa Melayu ialah berita khabar, kedua pasport, kawasan khas, ketiga trending. Ukur kini, hasil kita menguasai bahasa Melayu ubah sesuai kepada generasi yang datang dan membawa arah ke luas dalam arah bahasa Melayu. Seterusnya, kebaikan lain ialah kita dapat ramai kenali ketika melayari akaun media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook. Contohnya, kita melanjutkan belajar di luar negara. Kita perlu menguasai bahasa asing dengan mantap agar tidak mengalami sebarang kesukaran sana. Kita menggunakan media sosial sebagai kelas pengajaran asing sebagai bahasa Cina, Korea, Germany, Jepun dan lain-lain. Bukan begitu saja. Seterusnya kita pelancong ke luar negara. Biasanya kita melakukan melayari tempat pelancongan dalam sesuatu saja. Kita salah satu hubungan dapat dengan menguasai bahasa mereka di situ memudahkan kita mencari tempat melancong. Kita mengenalkan baru kerana orang kampung lebih banyak tahu kampung sendiri. Ini mentahankan duit daripada pentermak bahasa Melayu mereka.
Terima kasih Sritaren, saya sangat setuju dengan pendapat anda. Baik, Sherwin, bolehkah awak mengongsikan apakah punca-punca utama untuk penggunaan bahasa roja dan media cetak? Punca utama penggunaan bahasa roja ialah sikap penutur sendiri. Hal ini kerana sikap penutur yang ingin menonjolkan kehebatnya dengan menguasai satu bahasa lagi. Kebanyakan penutur bahasa roja biasanya mengalami kesukaran untuk berkomunikasi dalam persekitaran, terutamanya dalam bahasa Inggeris yang sebenar. Oleh sebab itu, mereka akan cuba melatih kemahiran berbahasa Inggeris, terutamanya para pelajar sekolah luar bandar. Mereka akan cuba menggunakan bahasa Inggeris dalam perbualan harian meskipun tidak mempunyai kemahiran. Selain itu, penggunaan bahasa dalam media cetak dan elektronik turut menyumbang kepada permasalahan ini. Hal ini disebabkan kebanyakan dalam media sama ada media cetak maupun media elektronik tidak menitik beratkan penggunaan bahasa Melayu yang betul untuk menyampaikan maklumat kepada orang ramai. Malah golongan yang terkenal dan terpelajar tidak terkecuali menggunakan bahasa roja. Hal ini menunjukkan bangsa Malaysia lebih bangga bertutur dalam bahasa yang bercampuran berbanding daripada menggunakan bahasa Melayu yang betul. Terima kasih Sherwin. Loshni, bolehkah awak memberitahu kaedah untuk mengatasinya? Kaedah yang pertama ialah pendidikan. Semua pihak perlu menjadikan pendidikan sebagai wadah untuk membina sosial generasi kita, termasuk dalam syur penggunaan bahasa dan kecintaan kepada bahasa warisan bangsa. Sekalipun kita tetap perlu mempelajari dan menguasai bahasa asing. Di sekolah dan di institut pendidikan yang lain, penekanaan perlu diberikan kepada penguasaan bahasa Malaysia yang baku dan ragam bahasa rasmi. Di samping penguasaan pelbagai ragam lain untuk keperluan dalam kehidupan. Pelajar mesti diberi kekuatan penggunaan bahasa yang baik, tertutur dan berkesan. Angkapan bahasa Melayu itu begitu mudah hingga tidak perlu dipelajari secara serius, harus dikikis dalam kalangan pelajar. Guru pula patut dapat menjadi contoh yang baik dalam hal penggunaan bahasa yang teratur. Di maktab dan di universiti pun penguasaan bahasa yang baik perlu diberi penekanaan. Seterusnya, kaedah yang kedua ialah bidang penyiaran. Bidang penyiaran pula Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia telah bertanggungjawab memastikan garis panduan yang mensyaratkan 60% siaran mestilah dalam bahasa Melayu, dipenuhi oleh stesen radio dan televisyen sastra, dan di samping itu mestilah dalam bahasa Melayu yang terkawal. DBP juga telah menawarkan khidmat nasihat bahasa, memberikan kursus bahasa terus-menerus, mengirimkan surat teguran dan juga memberikan anugerah. Akhir sekali, sebelum kita mengakhiri sesi temu doga ini, adakah Loshni nak sampaikan apa-apa kepada kawan-kawan yang lain? Berbagai usaha harus dilakukan untuk memartabatkan bahasa Melayu. Oleh itu, bahasa Melayu perlu dijadikan agenda utama yang dilaksanakan secara berterusan supaya bahasa Melayu benar-benar menjadi jiwa bangsa sekaligus mengikis perasaan penganggutan bahasa lain terutamanya bahasa Inggeris dalam kalangan masyarakat Malaysia. Kesilan bahasa Melayu perlu terus dipelihara agar kekal menjadi wahana komunikasi utama di negeri ini tanpa dicampur adukkan dengan bahasa-bahasa lain. Bak kata pepatah, yang kurik itu kendi, yang merah itu saga, yang baik itu budi, yang indah ini bahasa. Baik, terima kasih atas kesudian dan kerjasama anda untuk menghadiri sesi temu doga ini.
Terima kasih. Terima kasih Cik Tisha. Terima kasih Cik Tisha. Sama-sama.